kebanyakan pesakit yang dijangkiti COVID-19 akan pulih. Tetapi sebilangan kecil akan mengalami keadaan yang berpanjangan yang dipanggil long COVID. Antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk memastikan akses perubatan mencukupi di seluruh negara. Pertamanya, pesakit COVID-19 yang telah mendapat rawatan akan diberikan janji temu sejurus discharge daripada hospital, terutama bagi yang mengalami komplikasi tertentu atau yang dijangka mengalami gejala long COVID. Mereka akan diberi janji temu sama ada di klinik pakar yang bersesuaian dengan diagnosa akhir mereka. Kedua, bagi pesakit yang turut mempunyai penyakit kronik atau komorbid seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, mereka akan diminta untuk meneruskan rawatan susulan di fasiliti kesihatan seperti yang telah dijadualkan sebelum mereka dijangkiti COVID. Sekiranya mereka tidak mempunyai rawatan susulan biasa, mereka akan dirujuk kepada pakar tertentu dan diberikan janji temu. Bekas pesakit COVID juga boleh mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan awam dan swasta yang berhampiran secara walk-in. Bagi pesakit yang mengalami gejala dan simptom yang semakin teruk semasa dalam pemantauan dan memerlukan rawatan segera, mereka akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan lanjut. KKM juga telah menggariskan strategi kesiapsiagaan dari segi kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan yang mencukupi pada semua bekas pesakit COVID. Sehingga November 2021. Soalan ni tanya hingga Oktober, tapi kita ada jawapan sampai November. Seramai 19,890 bekas pesakit COVID yang discharge daripada hospital telah diberi janji temu dan datang untuk rawatan susulan di fasiliti kesihatan. Berdasarkan pemantauan kata pesakit, terdapat 5 gejala utama yang dihidapi. Pertama, kelesuan 78,9%, kedua, sesak nafas 52,9%, ketiga, batuk 18%, kesukaran tidur 14,5% dan keresahan 10,4%. KKM akan terus memantau dan memberi rawatan kepada pesakit long COVID yang mempunyai indikasi berdasarkan garis panduan pengurusan COVID-19 post COVID-19 Management Protocol dan memastikan akses perubatan yang mencukupi kepada golongan ini. Kembali kepada soalan long COVID, Tuan Ketua, terutama di kalangan kanak-kanak ataupun children, satu daripada 7 yang didapati sebagai real data yang terbit mutakhir ini, dan khususnya bukan saja dari aspek fizikal ataupun respiratory dan sebagainya ataupun juga kardiovaskular, tetapi dari aspek kognitif adalah juga terjejas cognitive ability mereka. Kalau di ekstrim orang tua, dia mungkin akan menghadapi dementia, tapi kanak-kanak adalah cognitive ability. Apakah perancangan dan langkah-langkah MOH atau KKM untuk menangani gejala seumpama ini? Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Kuala Selangor. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Ibu Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Satu soalan yang penting sebab long COVID ni kita tak tahu. Kebanyakannya pesakit-pesakit COVID sembuh. Tapi ada segolongan yang berpanjangan, yang 4 hingga 12 minggu dan malah ada yang lebih daripada 12 minggu. Contohnya kanak-kanak tadi. Bukan saja bidang respiratory ataupun kardiovaskular ataupun mental, aspek mental dan sebagainya. Jadi dari aspek cognitive function sebagainya. Jadi kita lihat, sebab tu kita KKM menyediakan perkhidmatan yang kepelbagaian daripada all aspects dengan izin of department. Semua daripada perubatan, pembedahan, mental dan sebagainya. Jadi ini tentu bahagian neurological umpamanya, melihat pada masalah kognitif yang kita tidak ada, di sini tidak ada data yang tepat begitu sekali. Dan apa yang saya nak sarankan Yang Berhormat, bahawa perkhidmatan rehabilitasi komprehensif yang kita buat ni, contohnya yang saya sebut tadi di Hospital Sungai Buloh, pelbagai bidang kepakaran terlibat, khususnya dari sebagai one-stop center, Jabatan Perubatan, Psikiatri, Mental, dan juga saya nak sebut tentang Kewujudan Hospital Universiti, UiTM, yang juga memberikan perkhidmatan respiratory komprehensif. Dan selain daripada itu, susulan juga terdapat di 41 buah fasiliti perubatan rehabilitasi di seluruh negara yang memberi perkhidmatan kepada pesakit long COVID, iaitu 32 di KKM, 3 di Hospital Universiti, 4 hospital swasta dan 1 pusat rehabilitasi Kementerian Sumber Manusia. Jadi Datuk Yang Betul, sudah tentu KKM akan meneliti perkara ini dan akan memperhalusikan ini kerana ini melibatkan kanak-kanak yang kita nak sayangi, dan kita akan memberikan vaksinasi tidak lama lagi. Terima kasih.